Ini sebab Ahmad Maslan lepas pertuduhan di mahkamah. Ahmad bebas pertuduhan, bukti Najib tak bersalah. Muhyiddin luluskan lebih 30 juta ringgit naik taraf rumah PM. Setelah sekian lama, akhirnya Anwar bersuara isu skandal. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebaskan Ahmad Maslan atas dua pertuduhan gagal mengisytiharkan wang 2 juta ringgit dan memberi penyataan palsu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas beliau membayar kompaun 1.1 juta ringgit. Ahli Parlimen Pontian itu didakwa gagal mengisytiharkan wang yang diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak dan memberi penyataan palsu kepada SPRM ketika percakapannya dirakam menurut laporan bernama. Pada Julai lepas, Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Syahrir Mohamad Saleh menetapkan 23 hari bermula 7 hingga 9 Jun dan 13 hingga 15 Jun, 18 hingga 21 Julai dan 25 hingga 28 Julai serta 15 hingga 19 Ogos dan 22 hingga 25 Ogos 2022 untuk pembicaraan bagi kedua-dua pertuduhan berkenaan. Sebelum ini Ahmad 55 mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 24 Ogos lalu atas semua pertuduhan tersebut dan memohon untuk dibicarakan. Bagi pertuduhan pertama, Ahmad didakwa menerima wang 2 juta ringgit daripada Najib dipercayai sebagai hasil aktiviti yang menyalahi undang-undang melalui cek Islamic Bank Berhad bertarikh 27 November 2013 dan cek itu ditunaikan sendiri oleh Ahmad pada hari sama. Kesalahan itu didakwa dilakukan pada 30 April 2014 di Lembaga Hasil Dalam Negeri, Cawangan Duta, Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Tuanku Abdul Halim di sini. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, Ahmad dituduh memberi penyataan palsu kepada SPRM ketika percakapannya dirakam oleh pegawai penyiasat iaitu Ketua Penolong Kanan Penguasa Muhammad Zairi Zainal antara jam 2.45 petang hingga 3.30 petang pada 4 Julai 2019 di bilik sidang media Bangunan Parlimen, Jalan Parlimen di sini. Berhubung cek itu, pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 32-8-C Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mempertahankan dana yang disalurkan kepada Setiausaha Agong UMNO Ahmad Maslan adalah dari Kementerian Keuangan Arab Saudi dan bukannya dana haram. Najib berkata pembebasan Ahmad daripada pertuduhan dihadapinya itu membuktikan pihak pendakwaan yakin akan tewas jika kes berkenaan diteruskan. Ahmad telah dilepaskan dan dibebaskan di mahkamah hari ini berhubung dana yang diterimanya dari saya sebelum PR14. Pendakwaan tidak mahu teruskan kes terhadap Ahmad setelah kedua-dua pihak bersetuju menyelesaikan kes dengan bayaran kompaun 1.1 juta ringgit. Wang yang saya bayar kepada Ahmad dan kesemua pihak di atas senarai yang dikemukakan Najib untuk kerja CSR itu berasal dari dana sekurang-kurangnya 642 juta ringgit yang saya terima dari Kementerian Keuangan Arab Saudi dan ini telah dibuktikan banyak kali dalam perbicaraan mahkamah, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Terdahulu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebaskan Ahmad atas dua pertuduhan tidak mengisytiharkan 2 juta ringgit yang diterima daripada Najib Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan memberi penyataan palsu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bernama melaporkan, Hakim Ahmad Syahrir Mohamad Saleh memutuskan demikian selepas Timbalan Pendakwa Raya TPR Muhammad Mughzani Faris Muhammad Mukhtar memaklumkan mahkamah bahawa pihak pendakwaan menarik balik kedua-dua pertuduhan terhadap Ahmad Maslan. Ini selepas Ahli Parlimen Pontian bersetuju membayar kompaun berjumlah 1.1 juta ringgit. Dalam pada itu, Najib berkata Ahmad mengaku salah dalam kes ini tetapi memilih untuk membayar kompaun bagi menjimatkan masa, mengelak masalah berterusan berhubung imej beliau dan jimat kos guaman. Jika diteruskan kes ini juga, saya percaya kerajaan juga akan kalah kes ini seperti kes-kes sebelum ini, kata Najib lagi. Jelas Najib lagi, meskipun Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini mengetahui dana berkenaan datangnya dari Kerajaan Arab Saudi, namun mereka mengaitkannya dengan 1MDB. Kenapa pula Kerajaan Pakatan Harapan dulu kata wang itu adalah wang haram berasal dari 1MDB dan seterusnya mengenakan tindakan Mahkamah Amla iaitu Akta
pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram ke atas berpuluh-puluh entiti termasuk UMNO dan Barisan Nasional sehingga kita dihina, disusahkan dan perlu menanggung kos peguam berjuta-juta ringgit. Sehingga hari ini tiada seorang pun dari Pakatan Harapan berani menafikan atau mengaku perkara ini walaupun berkali-kali telah dibuktikan dalam perbicaraan mahkamah oleh pihak SPRM dan pihak bank, katanya. Sementara itu, dalam satu lagi hantaran berasingan di Facebook, Najib juga mempertahankan kompaun 1.1 juta ringgit yang dibayar Ahmad untuk menyelesaikan kes tersebut. Ini mungkin dianggap berbaloi oleh dia sebab mampu mengelakkan kos guaman, kos masa mahkamah serta pencalaran imej bertahun-tahun lamanya untuk dilabel tuduhan kluster mahkamah. Katanya mereka yang tidak pernah didakwa atau melawan kes mahkamah sudah tentu tidak akan faham kos guaman dan betapa banyak masa yang perlu untuk bermesyuarat dengan peguam serta menghadiri perbicaraan di mahkamah. Najib memberi contoh kes Anwar Ibrahim melawan Khairi Jamaluddin dan juga kes Liwat 2, ketua pembangkang itu, serta kes Banglo Lim Guan Eng. Itu pun di peringkat mahkamah tinggi, belum masuk mahkamah rayuan dan persekutuan. Tanyalah sendiri, adakah kamu ingin berdepan dengan masa yang dibazir, kos guaman dan kerisauan selama 7 hingga 13 tahun? Soalnya, taraf pembangkang di negara dipertikaikan kerana mereka akan menghentam pihak kerajaan secara membabi buta tanpa soal selidik dan hanya untuk meraih populariti dan kononnya menjadi juara rakyat. Esko Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Najmil Faiz Muhammad Aris berkata, rakyat berhak mengetahui kebenaran dan tidak boleh selamanya dibohong dan ditipu oleh golongan oportunis ini. Mengambil contoh projek naik taraf Kompleks Seri Perdana yang bernilai 30 juta ringgit, beliau berkata, ia telah bermula pada 29 Mac lalu, iaitu ketika pentadbiran Perdana Menteri ke-8 lagi. Jelas beliau, projek itu dianugerahkan kepada kontraktor berdasarkan surat setuju terima SST adalah pada 22 Mac lalu. Agensi yang bertanggungjawab ke atas projek ini adalah Kementerian Kerja Raya, bukannya dikeluarkan di bawah pejabat Perdana Menteri. Perdana Menteri ke-8 yang bertanggungjawab merancang dan meluluskan projek ini, bukannya Perdana Menteri ke-9. Perdana Menteri ke-9 yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri pada 20 Ogos 2021. Ketika ini, projek ini sudah pun 60% siap. Mana logik baru sebulan lebih jadi Perdana Menteri, projek ini sudah capai 60%. Ini adalah taktik lapuk pembangkang untuk mengalihkan tumpuan rakyat daripada isu yang lebih besar. Tulisnya di hantaran Facebook miliknya. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, tindakan kerajaan membelanjakan 30 juta ringgit untuk ubah suai kediaman rasmi Perdana Menteri Seri Perdana merupakan satu pembaziran. Kenapa kerajaan suka bazir duit untuk pejabat dan kediaman rasmi ini sampai 30 juta ringgit? Orang tengah susah, lapar dan sakit. Beribu perniagaan kena tutup, orang bankrupt, student tak boleh bayar yuran universiti. Bantulah mereka, katanya dalam hantaran di Twitter. Najmil Faiz yang timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Terengganu berpendapat, pembangkang dan pop oportunis itu cemburu dengan pencapaian dan rancangan Ismail Sabri. Semasa mereka menjadi kerajaan pun, mereka tidak mampu melaksanakan dasar strategik yang inklusif. Yang mereka pakar hanyalah mencipta fitnah dan pembohongan semata-mata, katanya lagi. Sementara itu, kos baik pulih Seri Perdana itu dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar, yang meminta Perdana Menteri menyatakan status projek berkenaan yang didakwa membabitkan kos sebanyak 30 juta ringgit serta justifikasi projek terbabit. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerja pengubahsuaian dan naik taraf Kompleks Seri Perdana dilakukan setelah mengambil kira faktor-faktor keselamatan Perdana Menteri. Katanya selain itu juga kos yang dikatakan menelan belanja sehingga 30 juta ringgit itu turut membuat pengubahsuaian terhadap imej dalam menyambut tetamu utama negara. Jelas Ismail Sabri, status pengubahsuaian kediaman rasmi Perdana Menteri itu kini mencapai tahap 60% setakat 31 Ogos lalu. Pengubahsuaian dan naik taraf kediaman ini perlu dilaksanakan mengambil kira faktor keselamatan Perdana Menteri. Ini juga adalah untuk memastikan imej negara dalam menyambut tetamu utama negara di program rasmi Perdana Menteri, katanya menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menafikan beliau melakukan serangan seksual terhadap bekas pembantu penyelidikannya di kediaman peribadinya 3 tahun lalu. Presiden PKR itu menyangkal dakwaan Muhammad Yusof Rota bahawa dia datang ke kediaman berkenaan kira-kira 3 petang pada 2 Oktober 2018 ketika kejadian itu didakwa berlaku. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menemui Yusof di kediamannya pada 2 Oktober 2018 seperti yang didakwa menurut penyataan pembelaan difailkan yang dilihat oleh portal FMT.
Sebaliknya, kata Anwar, beliau melayan keluarga dan rakannya antara 2 petang dan 6 petang pada hari berkenaan. Katanya, kenyataan Yusof itu direka-reka dan palsu sama sekali. Anwar juga memfailkan tuntutan balas yang mendakwa Yusof mengemukakan keterangan subahat dengan individu yang tidak diketahui untuk mencemarkan imej politiknya. Katanya ini dilakukan pertamanya untuk menghalang daripada menjadi Perdana Menteri untuk mengambil alih tampuk pemerintahan daripada Dr. Mahathir Mohamad. Dakwaan ini bertujuan mencemarkan reputasi politiknya menjelang Kongres Nasional PKR ke-14 dan menjejaskan proses peralihan tampuk pemerintahan negara daripada Mahathir menurut penyataan tuntutan balas yang difailkan oleh Tuan Jeffrey Lee itu. Menurut Anwar, ketika Kongres berkenaan diadakan di Melaka pada Disember 2019, terdapat perselisihan antara beliau dan penyokong timbalan presidennya ketika itu, Azmin Ali. Katanya Saman Yusof menyalahguna proses dan bukan berniat untuk mendapatkan tebus rugi dari segi undang-undang. Beliau berkata, plaintiff hanya mengesahkan pengisytiharan berkanun pada 19 November 2019, iaitu lebih setahun selepas serangan seksual berkenaan didakwa berlaku dan 2 minggu sebelum Kongres diadakan. Kata Anwar, Yusof mengatur masa dalam mengemukakan samanya ketika atau sekitar tempoh kemungkinan beliau menjadi Perdana Menteri ekoran ketidaktentuan politik pada pertengahan tahun ini. Pada ketika itu, ahli-ahli Parlimen UMNO menuntut Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan memberi laluan kepadanya untuk menjadi pengganti, kata Anwar. Beliau turut meminta ganti rugi dan relief lain yang dianggap sesuai oleh mahkamah. Dalam penyataan tuntutan yang difailkan pada Julai, Yusof mendakwa serangan seksual itu berlaku pada 2 Oktober 2018 di kediaman Anwar di Segambut. Menurut Yusof, dia diminta oleh setiausaha peribadi defendant Shukri Saad untuk menyerahkan teks ucapan untuk disampaikan oleh Anwar sempena ulang tahun ke-150 Mahatma Gandhi. Yusof mendakwa ketika itulah Anwar melakukan serangan seksual terhadapnya. Kata Yusof, dia dan Anwar tidak berhubung selama kira-kira sebulan selepas kejadian yang didakwanya itu, walaupun dia masih bekerja dengan Anwar sebelum meletak jawatan pada 24 Jun 2019.